Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan baca dari surah atau dari muka surat yang terakhir dari Quran, iaitulah dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang benar berkaitan dengan agama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan kepada kita kesempatan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kita minta juga kepada Allah agar Allah tambahkan kepada kita kefahaman tentang agama kita. Kerana kebaikan dalam hidup ni tidak lain dan tidak bukan ialah diberikan kefahaman tentang agama. Selain daripada agama akan jadi urusan dunia. Dan dunia ni kata Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah Ta'ala kata perumpamaan dunia ni sama seperti air yang kami turunkan dari langit. Setelah itu bercampurlah dia dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Lalu jadi subur pokok tersebut. Tumbuh-tumbuhan jadi subur sehingga mekar, sehingga ranum, sehingga berhasil. Menjadilah bumi itu indah dengan pokok-pokok tersebut. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha. Bila dah masuk, bila dah cantik, maka penghuninya mereka menyangka mereka mampu kutip daripadanya hasil-hasil. Tiba-tiba pada malam itu datanglah azab Allah. Allah sapu bersih habis semua pokok-pokok tersebut. Tak tinggal walaupun sedikit, ka'allam taghna bil ams, seperti semalam itu tidak ada apa-apa. Itulah perumpamaan dunia. Yang mana kadang-kadang kita rasa dia itu milik kita. Kita simpan, kita letak dalam bank, kita sangka itu milik kita. Hampir-hampir kita nak petik, tapi tiba-tiba Allah tarik daripada kita. Sama ada kita yang pergi dulu ataupun harta yang pergi dulu. Lalu kebaikan yang sebenar adalah berada pada agama Allah. Kebaikan yang sebenar adalah apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada segala bentuk hiburan dan segala bentuk jual beli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita baca surah Al-Ikhlas, surah antara yang paling agung dalam Quran. Maksud dia Al-Ikhlas, maksud ikhlas tu adalah memurnikan. Ikhlas ni maksud murni. Ikhlas kerana Allah, maknanya murni dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan perkara-perkara selain daripadanya. Jadi dalam surah ni cerita tentang Allah saja, tak ada kaitan dengan dunia, tak ada juga kaitan dengan akhirat. Tak cerita syurga, tak cerita neraka, tak cerita bumi, tak cerita langit, tak cerita apa pun. Yang ada dalam surah ni betul-betul murni hanya cerita tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sebab nuzul, kenapa turun surah ni? Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa orang musyrikin kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya Muhammad, beritahu kami nasab Tuhan kamu. Beritahu kami nasab Tuhan kamu. Tuhanmu tu datang daripada mana?" Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu
satu. Dia yang kamu tanya tu Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan pergantungan segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding setara dengannya. Jadi ini jawapan kepada orang-orang musyrikin yang tanya tentang Tuhan. Dan inilah juga kaedah kita orang Islam cara nak mengenal Tuhan. Inilah dia kaedah bagi kita umat Islam cara nak kenal Tuhan. Orang-orang kafir atau orientalis kita panggil, ataupun golongan falsafah, nak cari Tuhan ni dia punya fikir daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada balik. Kemudian nak cerita tu mustahilnya macam ni, falsafah. Sehingga akhirnya sebahagian daripada mereka dalam kesibukan mencari Tuhan, akhirnya keluar natijah tak ada Tuhan. Itu golongan etis. Nah, tapi orang Islam ni, cara kita nak mengenal Tuhan, nombor satu sekali, Allah dah letak dalam diri manusia fitrah bahawa dia memiliki Tuhan. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah dah letak dah fitrah ni. Malah Allah dah persaksikan manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka pun mengaku, bahkan ya Allah kami bersaksi Engkaulah Tuhan. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi akhirnya di akhirat mereka akan jawab balik kepada Allah, kami dulu lupa tentang perjanjian ini di dalam dunia. Tapi fitrah tu dah ada. Fitrah tu Allah dah campak dalam hati manusia. Kemudian setelah bergantung dengan fitrah, maka Allah turunkan panduan kepada kita dari Al-Quran cara nak kenal Tuhan. Maka cara yang paling mudah, paling tepat, qul huwallahu ahad, Allah tu satu. Allah ajar kepada kita macam mana nak kenal dia, dia ajar. Allahus Samad, dialah tempat bergantung segala sesuatu. Mana kalau jadi Tuhan ni dia kemuncak. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Sebab kalau dia beranak dan diperanakkan akan ada tasalsul dia panggil. Tasalsul ni konsekuen yang mana mustahil berlaku pada Tuhan. Konsekuen lagu mana? Kalau kata Tuhan tu beranak, maknanya dia juga diperanakkan. Kalau Tuhan tu diperanakkan, maksudnya satu lagi pun diperanakkan. Maksud tanya lagi, siapa pak dia, siapa pak dia, siapa pak dia, siapa pak dia. Dia panggil tasalsul yang akhirnya tak ada kesudahan. Mesti berhenti pada satu titik. Apa dia titik tersebut? Tuhan tu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia ada sejak daripada azali, tak pernah tiada pada dia. Dan dia lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Maknanya hanya Allah yang sifat dia macam tu. Berhentinya segala kejadian pada dia. Hanya Allah yang ada sifat tu. Yang memiliki sifat demikian akan jadi Tuhan. Dialah Allah, tidak ada yang lain melainkan dia. Itu cara Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Jadi alhamdulillah bagi orang yang kembali kepada Quran, dia kenal Allah dengan pengenalan Allah sendiri. Dia bukan kenal Allah dengan akal fikiran, dia rasa macam ni, dia rasa macam tu, dia kata macam ni. Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Malah Allah Ta'ala marah kalau manusia berkata tentang Allah apa yang dia tidak tahu. Termasuk daripada dosa besar ialah berkata tentang Allah pada apa yang Allah tak kata. Baik.
Itu sebab nuzulnya ayat. Yang seterusnya, kelebihan dari surah Al-Ikhlas. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seorang lelaki dalam satu kumpulan perisik. Dia hantar buat risikan di satu tempat. Maka dalam satu perjalanan tersebut, seorang lelaki daripada mereka ni senantiasa bila semayang baca surah tutup dengan Qul huwallahu ahad. Lepas dia baca, dia tutup dengan Qul huwallahu ahad setiap kali semayang. Maka orang pun lepas balik tu bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ni gini sifat dia. Waktu semayang dengan kami pelik sikit pada orang. Macam mana pelik dia? Setiap rakaat dia akan tutup dengan surah Qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu sahabat. Dia tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Jawab di sahabat tersebut, kerana surah ni menceritakan sifat Allah Ar-Rahman. Jadi aku suka untuk baca surah ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu, khabarkan kepada dia bahawa Allah mencintainya. Allah sayang kepada dia sebab dia sayang kepada surah Al-Ikhlas. Dia seronok baca surah Al-Ikhlas, maka Allah sayang kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu lagi riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Seorang lelaki dari golongan Ansar jadi imam di Masjid Quba. Yang ni setiap kali dia baca surah, dia mula dengan Qul huwallahu ahad. Riwayat yang kedua, dia mula dengan Qul huwallahu ahad. Lepas tu baru baca surah lain. Kemudian orang pun sama juga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum daripada mengadu tu, dia orang tanyalah lelaki tersebut, kenapa engkau baca setiap kali surah ni, setiap kali rakaat baca surah Qul huwallahu ahad? Okey. Lalu dia berkata macam inilah, aku ni suka baca surah ni. Kalau mu nak suruh aku jadi imam, aku nak baca macam tu. Kalau mu tak suka aku jadi imam, tak apalah, aku tak jadi imam. Sahabat tu kata. Jadi dia orang pun tak nak juga. Dia kata dia tak nak orang lain jadi imam. Lalu mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk? Wahai fulan, apa yang menghalang kamu daripada ikut apa yang sahabat kamu suruh?
Mana orang lain kata baca macam Nabi bacalah. Surah-surah lah, jangan baca qul huwallah setiap kali rakaat tu. Jadi campur. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu tak turut permintaan saudara-saudaramu? Dan kenapa kamu baca surah qul huwallah pada setiap rakaat? Jawab lelaki tadi, inni uhibbuha, aku sangat suka surah qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah ni akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kelebihan dia. Ni kelebihan dia. Dan kelebihan dia pula dari sudut pahala, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Falamma asbaha jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kata dia seorang lelaki dengan lelaki lain dia baca dalam salat dia, atau dia baca qul huwallahu ahad, dia ulang tu je. Lelaki tersebut dia baca qul huwallahu ahad, lepas tu ulang. Jadi seorang lelaki dengar perbuatan tersebut, kemudian dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukum lelaki tu duk baca qul huwallah je dalam nada yataqalluha, seakan-akan dia meremehkan orang tu. Kalau orang lain baca surah panjang-panjang, orang tu baca qul huwallahu ahad, lepas tu duk ulang qul huwallahu ahad. Jadi seakan-akan dia meremehkan perbuatan orang tersebut. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, innaha la ta'dilu thuluthal Quran. Surah qul huwallahu ahad ni menyamai 1/3 Al-Quran. Itu kelebihan dia yang nombor 3. Kelebihan yang pertama, orang yang suka kepadanya mendapat kasih sayang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kelebihan yang kedua, siapa yang mencintainya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Juga hadis dalam riwayat Bukhari. Dan fadilat yang ketiga, siapa yang baca dia dapat pahala menyamai 1/3 Al-Quran. Juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi lailatin. Nabi kata kepada sahabat, apakah seorang daripada kamu merasa lemah untuk dia baca setiap malam 1/3 Al-Quran? Maka sahabat pun rasa berat nak baca dalam malam-malam ni, ngantuk. Ataupun bangun tengah malam tu, nak baca 1/3 Quran ni banyak, 10 juzuk. Jadi fasyaqqa dhalika alaihim. Sahabat-sahabat pun dia rasa macam beratnya nak baca 1/3 Quran, Nabi suruh baca. Lepas tu Nabi pun jawab, ataupun sahabat kata, ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah, siapa yang di kalangan kami mampu buat macam tu ya Rasulullah, nak baca 1/3 Quran dalam satu malam? Jawab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Surah Allah Al-Wahid. Al-Wahid itu ahad lah. As-Samad
itulah menyamai 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Itu kelebihan dia yang ketiga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah ni. Bagaimana kita tahu Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad dalam salat sunat dia. Pertama, salat sunat tawaf. Yang kedua, salat sunat qabliyah subuh. Riwayat yang hadis jelas sahih, Nabi baca qul ya rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Lalu kita juga boleh bacalah pada waktu-waktu salat sunat yang lain pun kita boleh baca berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi kalau kita salat qabliyah subuh dan tawaf, disunatkan sangat-sangat kita baca dua surah ni, qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, kerana dia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sifat Nabi baca bukan sekadar dalam solat. Nabi juga jadikan qul huwallahu ahad dan dua lagi qul di bawahnya sebagai zikir harian Nabi pagi dan petang. Pagi dan petang. Ni kita ada zikir, buku zikir pagi dan petang, cetakan dari Yayasan Bushra, dia bagi secara percuma. Jadi kita cadang kalau ada waktu nanti sebelum kita baca tafsir ni, kita baca zikir ni sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni. Tak boleh baca panjang, kita baca sikit ni, kurang-kurang kita ambil. Sebab lepas daripada solat, lepas daripada kuliah, biasa kita balik lah kan. Jadi kita baca sekejap. Depan ni ada lebih kurang dalam 20 naskah dulu. Kalau ada lebih nanti kita bagi lagi lah, insya-Allah. Jadi kalau besok kita boleh mulalah. Lepas daripada tu kita baca dulu zikir ni sama-sama, kemudian baru kita tafsir atau baca Quran. Okey. Kita nak kalau boleh benda ni datang daripada Nabi, kita nak ikut Nabi. Yang saya dah sebut, kita mesti ada cita-cita. Kalau benda ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada cita-cita nak buat seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah perbuatan yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni kalau dia tahu Nabi buat, dia akan buat sungguh-sungguh. Kita je yang lemah sungguh. Kalau sahabat-sahabat ni dengar hak Nabi ayat, dia akan pegang, dia akan nak buat, dia akan amal seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita baca dalam kuliah maghrib baru ni lah. Bagaimana sifat-sifat sahabat dalam beramal dengan sunnah. Sampai Ali radhiyallahu anhu bila Nabi ajar zikir sebelum tidur kepada dia, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Dia tak akan tidur sehingga dia baca hak Nabi ajar kepada dia. Kita ni balik-balik bing tidur, tak ingat dah nak baca. Capur dengan letih pula kan. Sambil-sambil baca tu lena gitu je. Sampai-sampai waktu berlaku perang, malam perang Siffin. Orang tanya Ali, baca juga tak waktu dalam perang tu? Dia kata waktu perang pun dia baca juga. Kuatnya sahabat ni berpegang dengan sunnah.
Jadi kita sebagai umat Nabi ni, yang sayang kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena menjadi orang yang sangat suka mengamalkan sunnah hak Nabi ajar. Sunnah hak Nabi ajar. Dan sunnah ni banyak. Termasuklah dari sunnah ialah zikir pagi dan petang, zikir selepas solat, zikir-zikir yang lain yang diajar secara bersanad sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kesempatan. Jadi Nabi baca ulang juga tiap hari, bukan sekadar dalam solat, malah di luar solat. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi kata kepada Khabib, Abdullah bin Khabib, qala asabana tash wa zalamah fantadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakharaja faakhadha biyadi faqala qul fasakattu qala qul qultu ma aqul qala qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalathan takfika kulla yawmin marratain, takfika kulla yawmin marratain. Nabi ajar kepada sahabat, bacalah. Dia kata baca apa? Qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas. Bacalah setiap kali pagi dan petang sebanyak 3 kali. Pagi sekali, petang sekali. Takfika fi kulli yawmin marratan. 2 kali sehari dah cukup. 2 kali sehari dah cukup. Setiap kali baca 3 kali. Makna pagi baca 3 kali 3 qul, petang juga baca 3 kali 3 qul. Ini diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Malah orang yang berdoa dengan puji-pujian terhadap Allah dalam surah Qul huwallahu ahad, termasuk dari doa yang tidak akan ditolak. Itu kelebihan dia lagi. Okey. Sebab doa ni, antara sebab kita nak suruh doa kita mustajab ialah kita puji Allah dengan nama-nama dia. Betul tak? Kita puji Allah dengan nama-nama dia, kerana Allah berhak dipuji dan tidak ada pujian yang lebih baik daripada pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Tak ada pujian terhadap Allah yang lebih baik daripada pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Bukan istilah angkat bakul dah. Jangan kata gitu pada Tuhan, tak kena. Orang lain tak boleh puji diri sendiri, kita tak boleh puji. Kalau kita puji diri sendiri, Allah panggil kita angkat bakul. Tapi Allah dia puji diri dia sendiri kerana dia nak ajar kepada hamba-hamba dia. Dan kerana tidak ada orang yang lebih mengenali Allah daripada Allah sendiri. Jadi Allah berhak untuk dipuji. Dan pujian yang paling baik bagi Allah adalah pujian yang Allah sendiri ajarkan. Jadi termasuk sebaik-baik puji terhadap Allah ialah surah Qul huwallahu ahad. Boleh tak guna doa, kalau kita berdoa kita puji Allah dengan nama dia dalam surah Qul huwallahu ahad? Jawapan dia boleh. Bukan sekadar boleh. Dalam riwayat An-Nasa'i, seorang lelaki dia bersalat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dia berdoa dalam salatnya. Dalam doa dia baca, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu lam yalid wal alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kata gitu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, bi anni, bahawa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, al-ahadu, yang maha tunggal, as-samadu, yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu, alladzi lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia puji Allah dalam doa dia, guna puji-pujian yang Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. Nabi pun dengar. Tuan-tuan tahu tak Nabi cakap apa? Nabi kata, demi Allah yang nyawaku di tangannya, laqad sa'alahu bismihil a'zam, sesungguhnya lelaki itu telah berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang maha agung, menggunakan nama Allah yang paling agung, bukan yang menggunakan nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba, yang mana apabila seorang tu dia minta, apabila Allah diminta dengan nama tersebut, Allah akan bagi apa yang dia minta. Dan apabila seorang berdoa dengan nama tersebut, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Allah akan kabul, Allah akan mustajabkan doanya. Jadi waktu kita berdoa puji Allah, termasuk pujian terhadap Allah ialah dengan surah Al-Ikhlas. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca hak ni, orang panggil doa ni kelah, tahu kelah? Kelah ni maknanya doa yang tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilat yang seterusnya selain daripada doa dikabulkan dengan surah Al-Ikhlas, berapa dah fadilat dia kita sebut? 5 dah. Cinta kepadanya memasukkan seorang ke dalam syurga. Yang kedua, menjadikan Allah cinta. Yang ketiga, menyamai 1/3 Al-Quran. Yang keempat, diulang-ulang, galakkan mengulang-ulang dalam sehari-hari. Yang kelima, dia adalah pujian yang apabila seorang berdoa dengannya, doa akan dikabulkan. Dan yang keenam, surah ni juga menjadi surah yang boleh dijadikan rawatan ubat, rawatan ubat, ubat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga setiap kali Nabi nak tidur, Nabi akan baca banyak 3 kali 3 qul, dan Nabi tiup dekat tangan dia, kemudian Nabi sapu ke seluruh tubuhnya apa yang dapat dicapai oleh tangannya. Jadi surah Qul Huwallah ni boleh jadi juga ubat, istisfa dia panggil, mengharapkan kesembuhan daripadanya.
So 6 kelebihan, banyak lagi kalau dia nak sebut, tapi dalam tafsir yang ada pada hari ini disebut tentang 6 kelebihan ni ada pada surah Qul Huwallahu Ahad. Walaupun surah tu pendek je, mudah dihafal, tapi kelebihannya sangat besar. Kelebihannya sangat besar. Kalau ada orang kena sihir ke, kena gapo ke, bacalah 3 kul, kemudian sapu pada kat tubuh dia. Okey? Baca zikir pagi, baca lagi zikir petang, baca lagi nak tidur. 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali waktu nak tidur. Insya-Allah dia akan jadi ubat. Insya-Allah dia akan jadi ubat. Gosok. Paling viral, bukan viral lah, ada orang duk cerita. Ada seorang ustaz tu dia kata dia kena sihir. Jadi dia minta siapa-siapa yang kenal tukang sihir, hak sihir dia tu dia nak bagi, nak pergi jumpa supaya tukang sihir tu membatalkan sihir yang dia buat. Dengar tak cerita tu? Maka orang pun berbincang, apa hukum sebenarnya perbuatan macam tu? Bila kita kena sihir, perlu tak kita pergi cari tukang sihir yang sihir kita, untuk kita minta tolong dia agar dia tak sihir? Jawapan dia tak perlu. Jawapan dia tak perlu. Pertama, kerana kita tidak boleh mendatangi ahli sihir. Sama ada untuk tanya soalan kepada dia ataupun minta dia buat rawatan, tak boleh. Pergi tu tak boleh dah. Pergi jumpa dia tu tak boleh dah. Siapa yang mendatangi ahli sihir ke dukun ke, maka tidak diterima solat dia selama 40 hari. Kalau pergi, percaya pula hak dia kata, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pula hak dia kata, maka orang tu telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau dia guna pula khidmat ahli sihir, yang mana bila dia guna khidmat ahli sihir tu guna khidmat jin, syaitan dan seumpama dengannya, orang tu boleh jadi ke lembah, boleh jatuh kepada lembah kesyirikan. Jatuh ke lembah kesyirikan. Pasal apa? Sebab dia minta dengan selain dari Allah. Habis itu macam mana? Macam mana tak macam mana? Contoh yang paling jelas, orang yang pernah kena sihir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Apa cara dia? Nabi tak pergi tanya pun cari ahli sihir tu, tak. Tapi Nabi merawat dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga datang Jibril alaihissalam bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rawatan. Dan setelah daripada beberapa waktu tahu di mana ahli sihir itu letak buhul dia, apa tepak yang dia ikat tu, dia tanam kat mana, kemudian dia ambil, dibuang, dibuka dan dibuang. Akhir sekali sembuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sembuh ni kena cari Allah, jangan cari ahli sihir. Kalau andai kata kena sihir, kena cari Allah. Dan Allah tu maksud dia cari Allah, iaitu kita merawat diri dengan ruqyah dan doa. Ayat-ayat Quran, doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ayat-ayat ruqyah yang paling utama adalah 3 qul. 3 qul. Baca pagi 3 kali, baca petang 3 kali, baca nak tidur 3 kali. Ini sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, walaupun pendek-pendek je dak, tapi inti dia besar.
Sebab tidak ada yang boleh mengalahkan Allah. Makna dia pun dahsyat. Satu hari saya diminta untuk pergi ruqyah, bomo lah, bomo. Saya pun jawab, saya tak pandai bomo. Saya pergi tanya seorang sahabat tu, ustaz saya lah, ke sahabat lah, ustaz, dia senior juga sikit daripada saya. Saya kata, ustaz, ada orang ajak saya bomo. Bahasa bomo tu bahasa ruqyah lah. Ada orang minta saya ruqyah, tapi saya tak pandai nak ruqyah. Boleh tak ustaz tolong ruqyah kan? Dia pun pandang atas bawah tengok. Hai, marah dia. Hai, apa tak pandai ruqyah? Bukan payah pun, pergilah. Baca 3 kul pun tak apa, dia kata. Saya kata macam-macam, baca dia tu. Cuma waktu baca tu kena ingat 3 benda. Dia pesan. Pertama, bila kita baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, makna kita pergi tu bergantung dengan Allah. Jangan pergi bawa diri kita. Kalau kita pergi bawa diri kita, kita ni habis lah. Sebab kita lemah. Yang boleh lawan syaitan Allah, kita tak boleh. Jadi nombor 1, bila pergi bergantung dengan Allah. Bila kita beruqyah, gantung kita, harapan kita, kesembuhan kita dengan Allah. Pasal apa? Dalam surah Qul huwallahu ahad ada ayat Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nampak? Patut tips yang kedua, dia kata kena rasa makhluk yang ganggu kita tu ataupun sihir tu benda kecil je di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah je bagi Allah untuk batalkan dia. Kerana apa? Kerana syaitan sehebat mana pun dia masih lagi makhluk Allah yang maha agung. Sebab tu bila kita baca qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan segala kejadian, yang menguasai subuh, ada sebut yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Maknanya syaitan tu pun termasuk dalam ciptaan Allah. Min syarril waswa min syarrin naffatsati fil 'uqad, atau min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelap kejahatan malam apabila gelap gelita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan tukang-tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Ahli sihir. Jadi surah ni jelas kata berlindung dengan Allah daripada hembusan sihir. Nampak? Nombor 2. Nombor 2 apa? Kita rasa Allah tu maha agung, selain daripada Allah kecil je. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah sihir itu boleh memberi mudarat kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia buatlah sihir macam mana, tak jadi. Jadi kalau Allah izinkan dia berlaku, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah izin sihir tu kena pada Nabi dan berlaku. Adalah hikmah dia tu. Adalah hikmah dia. Allah nak uji Nabi dan Allah nak bagi contoh kepada umat dia. Andai kata kena sihir, macam mana Nabi buat. Jadi jangan cari tok bomo pula. Kalau pergi cari tok bomo juga, happy lah syaitan. Happy syaitan kalau dia ni cari tok bomo juga. Sebab syaitan tujuan dia nak menyesatkan. Dia pun boleh jadi pakat, aku ni tu tengok dia mari dah jumpa aku, nanti aku baca sikit-sikit mu keluarlah syaitan. Jadi tok bomo pun baca sikit, tok bomo sihir itulah, baca sikit, syaitan pun keluar sekejap je, lepas tu datang balik. Tapi bila orang tu nampak syaitan keluar, dia kata ahli sihir ni powerful, hebat. Orang pun percaya kepada sihir, akhirnya dia terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Tu je syaitan nak.
Sebaliknya orang yang beriman makin kuat diuji, makin kuat pergantungan dia dengan Allah. Makin dia baca doa, makin dia baca zikir, makin tak jadi lagi dia baca lagi, tak jadi lagi dia baca lagi. Sebab dia tahu yang berkuasa menyembuhkan dia hanyalah Allah. Jadi hati-hati. Jangan pergi cari sihir untuk merawat sihir. Sebaliknya carilah Quran, carilah doa untuk mengalahkan sihir. Kalau baca dah tak jadi juga, baca lagi, kerana ada hikmah di sebalik itu. Jangan jual agama kerana kesihatan. Kerana nak sihat juga lagu-lagu mana pun, teradah baca Quran, tak boleh, tak jadi, kena pergi ahli sihir juga. Akhir sekali pergi jumpa ahli sihir, sembuh. Ujian berat tu, baca Quran tak jadi, pergi jumpa ahli sihir, sembuh. Sedang tak jadi sakit tadi, agama masih selamat. Bila sihat, agama dia hilang. Bila dia percaya dan minta tolong dengan sihir. Nampak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah Qul a'udzu qul huwallahu ahad. Surah Qul huwallahu ahad juga disebut kepada oleh Ikrimah bila Yahudi ni kata kami menyembah Uzair anak Allah. Nasrani pula kata kami menyembah Isa anak Allah. Orang Majusi kata kami sembah matahari dan bulan. Orang musyrikin kata kami sembah berhala-berhala. Maka Allah turunkan ayat Quran bahawa Tuhan sebenar ni hanya satu je, iaitu Allah. Iaitu Allah. Dan Allah letak nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna nak mengajarkan kepada manusia bahawa Tuhan-Tuhan itu yang namanya Tuhan mesti memiliki sifat kesempurnaan. Sebab tu kalau kita ngaji bab tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain dari Allah yang cukup sifat ni. Okey. Pertama apa dia? Sifat Tuhan ni mesti tunggal, satu. Seperti mana driver kereta ada satu. Seperti mana raja dalam sebuah negara mesti ada satu. Nakoda kapal ada satu. Ketua dalam sebuah keluarga ada satu. Nah, Islam ajar macam tu. Pasal apa? Pasal kesejahteraan ni, bila ada satu kepala, selamat. Bila ada dua kepala, sudah. Tak usah payah tuan-tuan. Ambil contoh steering kereta tu, kalau ada dua steering dan dua-dua tu hidup, steering hidup, maknanya dua-dua boleh kontrol. Seorang pegang steering belah kanan, seorang pegang steering belah kiri, bawa kereta. Dua-dua steering tu hidup. Tiba-tiba hak kanan nak pergi kanan, hak kiri nak pergi kiri, apa jadi? Terbelah dua kereta. Tak boleh. Dalam dunia ni lebih agung daripada kereta. Kalau tiba-tiba Tuhan tu nak terbitkan matahari dari ufuk timur, seorang lagi nak terbit dari ufuk barat, kan hancur, huru-hara. Kalau satu nak turunkan hujan, satu nak bagi kemarau, kan huru-hara. Nah, Tuhan ni ada pengikut dia, Tuhan ni ada pengikut dia. Tuhan ni berkuasa pada langit dan bumi, Tuhan ni juga berkuasa pada langit dan bumi. So macam mana? Tak logik. Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau di langit dan di bumi ni ada Tuhan selain Allah, nescaya dulu lagi kamu akan tengok
langit bumi ni hancur. Mustahil ada dua Tuhan dalam satu dunia. Jadi syarat pertama, Tuhan mesti tunggal. Allahus Samad, tunggal tu pula dia tempat bergantung segala sesuatu. Kalau dia bergantung kepada orang lain, dia sendiri bergantung, maka dia tak layak jadi Tuhan. Sai Baba, tuan tahu Sai Baba? Sai Baba ni orang pengikut dia anggap Sai Baba ni Tuhan. Ada pengikut dia dekat ni, dekat apa tu, Kampung Pandan, nak masuk ke lorong apa, food court tu kan, Medan Selera, pasar Maluri tu, masuk pasar Maluri tu, dekat Yon Taufu tu, Pak Ngona tu, dia ada gambar Sai Baba besar. Sai Baba ni orang pengikut dia anggap dia adalah Tuhan. Tapi Sai Baba ni tak boleh masuk, di ban, dihalang daripada travelling ke beberapa negara. Logik tak? Tuhan tak boleh masuk pada negara-negara tertentu. Nak masuk negara tertentu kena minta visa daripada pemimpin tu. Tuhan ni tak layak lagu tu. Tuhan ni Allahus Samad, dia mesti orang lain bergantung kepada dia, bukan dia bergantung pada orang. Lam yalid, Tuhan tak ada anak. Walam yulad, dia pun tak ada, tidak diperanakkan. Itu sifat dia. Maka orang Yahudi kata Nabi Isa Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani kata Isa anak Tuhan. Tak layak berlaku. Kalau tiba-tiba orang mari ngaku dia ni Tuhan, kita kata, kalau mu Tuhan, bapakmu lagi hebat, sebab mukmu apa tu, ibu bapa kamu yang melahirkan kamu, dia lagi hebat. Jadi tak sudah. Mesti Tuhan sifat dia lam yalid wa lam yulad. Dan satu lagi sifat dia lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tak sama dengan mana-mana makhluk. Sai Baba, serupa kita je. Kalau dia jadi Tuhan, kita boleh jadi Tuhan. Kalau Sai Baba, dah lah. Kalau pokok tu, pokok besar dianggap Tuhan, ada lagi pokok besar daripada dia. Kenapa pokok besar tu lain tu tak jadi Tuhan? Tuhan ni tidak ada yang sama dengan dia. Kalau ada yang sama, makna orang tu layak juga jadi Tuhan. Jadi ini kriteria-kriteria yang Allah Ta'ala tetapkan, dan tidak ada yang memenuhi kriteria ni melainkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Satu. Surah ni tuan-tuan terlalu agung pada maknanya, terlalu agung pada kelebihannya, terlalu agung pada keimanan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita beramal dengan surah ni walaupun pendek, dan Allah kurniakan kepada kita kelebihan-kelebihan yang kita dah sebutkan di awal tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti insya-Allah. Buku zikir ni, siapa dia nak baca zikir, besoklah kita baca. Boleh datang ambil lah lepas daripada ni. Kita baca dulu zikir sebelum daripada kita kuliah. Cuma tak banyak lah. Kalau tak banyak tu mungkin kita cuba dapatkan lagi. Siapa hak ada dah tu tak payah ambil pun tak apa, hak hafal dah kan. Ramai dah hak hafal ni. Siapa hak tak pernah baca boleh datang mari ambil lah insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.